Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan hajatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan masuk di dalam hadis yang berikutnya 35 pada bab kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pada muka surat 76. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Orang yang meninggalkan sembahyang kerana lupa. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dhalika wa aqimis salata li dhikri. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa akan sembahyang maka hendaklah ia sembahyang apabila ia ingat. Tiada kafarah, yakni denda baginya, melainkan yang demikian itu, yakni firman Allah Ta'ala, dirikanlah sembahyang bagi mengingati aku. Baik, pada hari ini kita nak cerita sikap tuan-tuan dan perempuan semua adalah berkaitan dengan orang yang luput sembahyang dia. Ada kalanya orang yang luput sembahyang ni boleh jadi dia dosa, boleh jadi dia tak dosa. Tetapi sama ada dosa atau tak dosa, dia mesti ganti balik sembahyang tu. Tidak ada jalan penyelesaian untuk orang yang tinggal sembahyang, melainkan cara dia selesai itu adalah sembahyang dan ganti balik sembahyang tu. Afdalnya bila masuk waktu sembahyang, bila ditanya pada Nabi SAW apakah amalan yang paling baik dan bagus, as-salatu ala waqtiha, sembahyang di ketika masuk waktu dia. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, sembahyang ni, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ini adalah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dan dia ada waktu-waktu yang tertentu yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Time frame dia. Dalam hadis Bukhari menyebut bagaimana Nabi SAW Jibril mai hari pertama sembahyang subuh awal, sembahyang asar zuhur awal. Hari kedua sembahyang di hujung-hujung waktu. Kemudian baru Jibril AS bagi tahu, inilah dia masa untuk waktu sembahyang setiap waktu tu. Maknanya sembahyang ni dia ada masa dia. Dan dia adalah hukum-hukum dia. Sembahyang awal ni yang paling afdal sekali. Sengaja melewatkan sembahyang ni, hukum dia makruh, sehingga sengaja simpan dekat-dekat nak habis waktu tu, hukum dia dosa, haram, sengaja sampai masuk waktu yang lain sampai tak sembahyang. Jadi untuk mengelakkan benda-benda ni, maka apabila azan kita terus sembahyang, sama ada lelaki ataupun perempuan. Afdalnya lelaki mai sembahyang kat masjid. Tapi ada kalanya orang tu boleh jadi macam mana? Dia tertinggal sembahyang dia. Tertinggal sembahyang ni boleh jadi macam kita cerita tadi itulah. Sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja. Boleh jadi dia dosa atau boleh jadi dia tak dosa. Macam mana yang dosa, macam mana tak dosa. Tak dosa ni, contoh saya bagi tahu tuan-tuan,
kita tak ingat atau tak sedar, kata tak semayang lagi. Biasanya kita semayang ni on time. Sekali kita pergi kenuri. Bila pergi kenuri, habis kenuri pukul apa? Pukul 12.50. Rumah kita gelugak je. Daripada Dewan Masyarakat Penyayang, gelugak boleh sampai azan Zuhur. Keluar daripada Dewan Masyarakat Penyayang, sangkut jam kat Green Lane depan McD tu. Lama 3-4 kali hijau baru jalan. Sehingga kita sampai kat rumah pukul 2. Kita jenis semayang awal ni duk ingat semayang dah. 2.30, 3.30 duduk sembang, isteri terlena lah apa semua bangkit. Malam satgi masa duduk lepas semayang isyak semua duduk dengan isteri duduk kusyen sembang tu, teringat dah, kita semayang Zuhur lah tadi. Isteri kata, yalah bang, kita lupa lah. Ya Allah, balik-balik letih tu, jadi kena si kenuri tu semua, jadi tak ingat dah. Maka buat apa? Terus bangun, terus pergi ambil semayang, ganti balik semayang Zuhur tadi tu. Dosa tak situasi ni? Tak dosa. Kerana terlupa. Bila orang tu terlupa atau tertidur atau tak balik lagi, semua benda tu tidak diazab oleh oleh Allah Ta'ala. Kerana lupa ni sebahagian daripada sifat normal manusia. Manusia dia biasa, dia lupa, dia terlupa, dia tak ingat satu benda yang biasa. Sebab tu dalam konsep puasa, kalau kita makan atas nama man nasiya, siapa yang lupa, kemudian dia makan, dia minum, teruskan puasa dia kerana Allah beri makan dan minum pada dia. Maknanya satu hadiah lah Allah bagi kat dia bulan puasa. Pagi dia boleh makan, tapi dalam masa yang sama dia tak dosa. Syarat dia lupa. Tak boleh buat lupa. Pakat dengan isteri dia. Saya pukul 10.30 lagi pagi hang bawa main nasi goreng, abang buat lupa. Saya lepas Zuhur abang kata, Allah abang puasa. Itu tak payah duk mohong. Itu Allah Ta'ala tahu. Sama juga konsep dia, lupa ketika nama dia apa? Ketika nama dia semayang. Lalu duduk semayang on time, tak ingat, terlupa, ingat semayang dah. Maka dalam situasi ini, orang ni tak dosa. Tetapi kena ganti tak semayang. Kata Nabi SAW, فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا. Segeralah kamu sembahyang apabila kamu teringat kata kamu tak semayang. Nama teringat tak semayang, Allah lari pergi semayang. Maka situasi ini orang tu tak dosa. Situasi kedua orang tak dosa ni masa bila? Masa dia tu tertidur. Katalah dia letih sangat malam tu, uruskan anak dia demam, tuam sini, tuam sana, boh kain ni, boh tuala basah lembab, bawah ketiak apa semua macam-macam. Tidur pun tak betul. Pukul apa dia bangun-bangun? 7.45. Dia dengan anak dia sama-sama terlena dengan suami dia. Apa dia buat? Dia pun bangun dengan segera. Kemudian dia pergi ambil uduk semua, istighfar Allah Ta'ala. Ya Allah, lepas dah semayang ni, Allahu Akbar, takbir, ganti balik semayang. Walaupun dah terkeluar daripada waktu. Jangan kita, bila kita bangun-bangun, ataupun kita baru teringat tadi tu masa kita tak semayang Zuhur macam kes awal tadi tu, kita kata Allah terlupa apa tu, tak apalah, Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Tuhan nak marah buat apa? Dia yang bagi kita tak ingat. Semua dia kira top up kat Allah Ta'ala semua. Lepas tu dia sambung lah tengok TV. Bukan selalu boleh. Dah tak. Jangan buat merepek gitu. Ada satu je golongan dalam dunia ni, dia tak semayang, Allah tak marah dia. Benda tu sepatutnya dapat dalam syurga. Tapi Allah dahulukan di dunia. Di akhirat, di syurga, tak payah semayang. Dalam masa yang sama, Allah sayang. Di dunia, ada satu golongan yang dia tak semayang, tapi Allah sayang kat dia. Siapa dia? Orang perempuan. Masa dia uzur. Masa dia haid, dia tak payah semayang. Dia dilarang oleh Allah Ta'ala dalam syarak, dalam semayang. Maka dalam masa yang sama Allah tak marah kat dia, Allah sayang kat dia. Sebab apa? Sebab dia ikut apa yang Allah suruh. Allah suruh semayang, dia semayang. Allah kata jangan semayang, tak boleh semayang, dia ikut kata tak payah semayang.
Okey, bagus. Itu keistimewaan hanya pada orang perempuan. Adapun orang laki-laki yang acah-acah nak jadi perempuan, dia tak dapat kelebihan ni. Saya tengok kawan saya sebiji macam perempuan. Sebiji ke, 3 biji ke, 800 biji ke, mesti kena sembahyang. Teringat je, kena sembahyang. Dia syariat Allah Ta'ala desak. Bila sembahyang ni, selagi fungsi akal dan otak tu masih ada. Aksiden, balut badan putih ni, kepala pecah, yang ni apa semua keadaan dia tu, kita pergi tengok dia kaki terangkat ke tu, tangan terangkat macam tu, susahnya orang ni kita tengok. Maka kita pergi jumpa dia, kita kata kat dia, Haji, macam mana keadaan Haji sekarang ni, okey ke? Dia tak boleh cakap, dia jawab dia tu tu wajib sembahyang. Tu wajib sembahyang. Maknanya akal dia fungsi elok. Tapi kalau akal dia tak betul dah, dia tak sembahyang. Dia keluar tu, dia duduk tepi pasu bunga. Assalamualaikum, apa khabar, sihat ke? Lama tak jumpa. Dia sembang dengan pasu bunga. Allah, sir tak payah sembahyang. Otak dia tak apa betul. Sembang dengan wai suku. Duduk tepi wai suku, cantik hang ni ya. Lama dah aku berkenan tengok hang. Nanti kita pergi makan sama-sama tu. Hang suka apa? Si goreng ayam ke si goreng paprik? Motor tu kata, dia ni gila weh. dia tak ingat. Tak payah semayang tu. Kemungkinan ramai yang tak semayang ni, mungkin jenis suka cakap dengan wai suku weh. Tentu bukan tak semayang fardu. Semayang Jumaat pun berlambak tak semayang. Punyalah berlambak tempat semayang ni dengan surau tak surau Jumaat. Surau jadian ni tiba-tiba ni boleh minta ni apply ni, surau tu, surau bawah flat. Punya berlambak tempat semayang Jumaat. Dia boleh tak semayang duduk depan surau orang semayang atau depan masjid? Dulu alasan masjid penuh. Susah nak beratok, leceh nak bawa sejadah yang tu yang ni. Sekarang Allah mudah bawa flat je. La ilaha illallah, turun bawah flat. Dia boleh turun masa orang tengah duduk khutbah semayang Jumaat bawah flat. Dia boleh buat tak tahu start motor pergi cari nasi tengah-tengah hari. Balik tengah orang semayang ni atas makan flat. Dia tak ada perasaan nak semayang. Fal yusalli idza dzakaraha. Teringat kena semayang. Kita bincang dulu hak tinggal semayang dan dosa. Bila? Tanpa sebarang alasan dan sebab. Duduk saja-saja, lara, sembang dengan kawan, baca WhatsApp, ala baru azan, saatlah, azan isyak, habis dah maghrib. Allah, habis dah maghrib. Esok lah semayang maghrib. Tak boleh buat begitu. Ada orang tuan-tuan, dia drag masa, dia jadi tak tinggal semayang. Sebab tu orang yang selalu jaga semayang, insya-Allah disiplin masa dia jadi kemas dan elok. Orang yang selalu jaga semayang, cukup time, on time, dia tahu maghrib time ni, isyak time ni, subuh time ni, zuhur time ni. Dia mai awal tunggu semayang semua. Hebat orang macam ni. Kita boleh tengok dia punya bisnes dia ke, dia punya pentadbiran dia ke, dia punya semua benda kemas, elok, cantik, lawa. Kerana semayang tu dia timing dia cantik, dia jaga bagi elok. Sebenarnya Allah nak ajak kita benda-benda luar yang kita tak nampak tu. Dalam semayang Allah nak ajak time management dekat kita. Pengurusan masa. Kita punya pengurusan masa tak apa cantik. Janji pukul 8, 9.30 on the way. tak tahu on the way apa. Dia tak baik on the way daripada katil nak pergi tandas nak mandi ke. On the way kita duduk tunggu tang ni, dia pergi kena nasi gandak ke. Kampung Melayu beratok tu kita duduk tunggu tang ni hangit. On the way kita tu tak betul. Sebab masa kita tu tak cepat. Dan yang kedua saya beritahu tuan-tuan, sengaja tinggal semayang tu lebih-lebih lagi lah kena ganti. Kalau tuan-tuan ganti disebabkan tertidur, disebabkan tak ingat benda-benda tu, pun kita kena ganti. Lena daripada pukul 12, letih sangat, bangun-bangun pukul 6 petang, zuhur tak semayang, kena ganti tak? Kenalah ganti, bangkit pergi semayang lah zuhur tu. Tak boleh kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Do istighfar gitu tak jadi. Nak kena ganti balik. Kerana apa? Kita baca dah hadis Nabi kata apa? Fal yusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa zalik. Tak ada satu jalan penyelesaian, solusi hanya dengan semayang balik.
Macam mana kita boleh beranggapan semayang kita hak dulu-dulu, hak kita tak pernah semayang dulu. Lah ni barulah umur 39, umur 40, 41. Alah siapa dengar ceramah kat mana-mana ke, dengar radio ke, dengar forum perdana ke, rasa macam ada satu keinsafan dalam diri. Ataupun jemaah dakwah tabligh main rumah ke, main ceramah kat kita sikit-sikit gitu, rasa macam Allah jauhnya aku daripada Islam ni, nak dekat dia dengan Allah. Berapa lama tinggal semayang? Start daripada balik umur 15 tahun tinggal semayang. Maka kena ganti tak semayang-semayang kita tu balik? Kenalah ganti tuan-tuan semayang. Tak sengaja pun kena bayar. Takkan sengaja tak kena bayar. Tuan-tuan, kita pergi pasar raya, ada bahagian-bahagian jual souvenir. Ada souvenir daripada kaca yang cantik-cantik. Dia akan tulis apa? Nice to see, good to hold ka. Once broken, consider soul. Di kurang situlah. Ingat-ingat lupa tu. Cantik untuk ditengok. Sekali pecah, kira hang belilah benda tu. Hang kena bayar. Kita buat apa? Anak kita hak kecil tu. Lari kita dukung. Pegang dia. Masa kita pegang dia, budak kecil, dia capai satu kaca cantik elok lah. Dalam tu dia ada macam rumah, ada pasiak semua dalam tu. Kebam jatuh. RM15 9 kupang. Staff dia main. Kita kata adik, Allah jatuh dah. Staff dia main, Allah, cik, ni kira kalau jatuh ni cik kena beli. Maaf lah, saya tak sengaja. Tak apalah cik, tapi cik kena bayar lah ni. Tak apa. Jadi kita pun bayar dia. Esoknya, kita pergi dekat kedai yang sama, pasar raya. Perempuan staff yang duk jaga kedai tu, dia tengok kita. Kita pergi kat kaca tu. Kita kata dia, hai. Dia pun buat macam tu. Kita pegang. Semalam ada satu lagi botol kaca tu, kita pegang. Ni, kita kata, nak beli ke? Tak, nak buang. Dia buang, ketepang, pecah gitu. Dia main kat kita. Kita kata kat dia, sebab apa bagi pecah? Oh, minta maaf lah. Saya sengaja bagi pecah. Agak-agak tuan-tuan lah. Dia suruh kita bayar ke? Dia kata, tak apalah cik. Buat macam mana cik dah sengaja bagi pecah? Kemari anak hang buat kecil pun aku suruh bayar. Takkan hari ni yang tak kena bayar? Kena, lagi-lagi lah kena bayar. Tuan-tuan tinggal semayang disebabkan satu alasan yang kukuh, tertidur, terlupa pun kena ganti. Takkan saja-saja lara duk merepek 24 jam, duk sembang-sembang gitu, puluhan tahun tak semayang. Takkan main istighfar gitu ya. Sedap gitu. Tuan-tuan pernah parking kat pasar raya? Esco ke, Giant ke, Queens Bay ke, contoh kan. Tuan-tuan river. Anak kita besar, budak kecil, lompat sini, main sini, baru habis naik pasar raya. Aktif, lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Kita pun tak boleh fokus nak reverse kereta, kedebang kena bumper kawan tu jatuh. Kita buat apa? Keluar pada kereta, terus pergi ambil satu kertas, tulis Muhammad Amin 013477, tulis saya terlanggar, nanti telefon saya dah lambat, maaf. Buka wiper dia. Kawan tu mai, dia pun telefon. Kita kata, minta maaf lah cik. Saya tadi tak dan, cik duduk di mana? Tak apa, encik nak pergi buat, encik pergi buat di kedai hak saya selalu buat. Nanti saya telefon dia, nanti encik bawa main receipt kat saya, nanti saya bank in kat encik berapa duit dia tu. Encik tak payah banyak kat kedai tu, encik pergi buat je, encik balik. Nanti saya pergi kedai, saya sembang dengan dia. Kedai tu, sekian-sekian nombor semua. Kita telefon kedai tu. Kita kata, ni kemana macam ni, hang tolong sat buat kat dia. Jangan bagi dia pergi kedai. Tu dia claim padu lah pada kita. Ada hampir kedai hak aku selalu buat. Nanti aku akan telefon kawan tu, bayar dia, hang tak payah buat apa. Okey, settle. Keesokannya, tuan-tuan, ada orang dalam kereta. Tadi tu tak ada orang, ni kita reverse itu. Dia tu duduk nampak lah, kita duduk reverse, dia pohon pin, kita orang tepang, pergi depan balik, tepang 3 kali. Dia pun keluar pada kereta, apa abang? Saya dah horn dah, abang tak nampak ah. Dia kata, saja nak tengok bumper hang keras ke tak? Saja dia tu. Agak-agak tuan-tuan, kita kena bayar ke? Kita kena, memang dia jet dalam muka kita. Memang mesti kena bayar kan? Kalau kita reverse kereta, tak sengaja kita maaf kat dia, minta maaf lah bang, tak nampak tadi, saya duduk kelang kabut tadi tu. Tak apa, jom kita pergi kedai, pergi bayar. Mesti kena ganti ke kalau tak sengaja?
sengaja lagi lah kena ganti. Orang duk tinggal semayang ni, berlambak-lambak orang duk tinggal semayang ni, ada yang sengaja, ada yang tak sengaja, banyaknya sengaja. Tetapi tengok kedai-kedai makan tengah azan maghrib tu, berlambak orang. Buka puasa di kedai, bagus tak apa, buka lah mana pun. Cuma jangan tak semayang maghrib, rugi lah kita. Sebab puasa duduk dalam rukun Islam yang ketiga. Di bawah pada semayang duduk di atas. Lepas syahadah semayang. Hang buka puasa mana? Hotel boleh, makan up to you. Hang buka lah buka puasa mana pun. Tapi jangan tinggal semayang. Kerana tinggal semayang ni dia tak ada tempat lah dalam Islam tu. Tuan-tuan tahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia dibunuh oleh siapa dia? Dibunuh oleh satu orang Majusi, nama dia Abu Lu'lu'. Kubur Abu Lu'lu' ada di mana sekarang ni? Kubur Abu Lu'lu' ada dekat Iran. Orang Syiah sangat suka dan sangat gembira dengan perbuatan Abu Lu'lu' yang bunuh Sayyidina Umar Khalifah ni. Dia peraikan setiap tahun di kubur dia tu macam satu pesta besar-besaran. Kerana menghargai sumbangan dia membunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sembahyang subuh jadi imam, dia mai Abu Lu'lu' ni dia mai, dia bawa khanjar. Khanjar ni tuan-tuan pernah tengok ada orang Yaman, dia akan bawa satu pisau macam sabit tu. Tapi dia kecil je. Dia sembunyi celah jubah dia, dia tutup dengan apa semua badan-badan dia semua, dia sembahyang. Allah, sembahyang belakang. Tapi ke sembahyang, dia mak Sayyidina Umar. Tengah-tengah sembahyang, dia ambil khanjar tu, dia pegang siap lah. Dia masuk celah-celah saf tu, dia pegang Sayyidina Umar ni belakang dia bubuh cakok khanjar tu di belakang, zrap, dia tarik perut gitu. Maka isi perut apa semua tu pegang ni, jatuhlah Sayyidina Umar, rebah lah. Dalam keadaan rebah, Abu Lu'lu' kalih belakang, dia nak gerak dan lari balik. Ketika dia nak lari balik, ada beberapa orang yang dia terpaksa rempuh dan cakak dan calak. Beberapa orang luka-luka, lepas tu dia lari. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni bila khalifah jatuh, semua pakat main pegang dia lah. Alamak, khalifah ni macam mana ni. Dia kenal yang bunuh tu bukan orang sini, outsiders yang main bunuh, orang luar bukan Islam yang bunuh. Sayyidina Umar tanya, siapa bunuh aku tadi tu, Islam ke bukan? Mereka kata tak, wahai Sayyidina Umar, bukan dia orang Islam. Maka Sayyidina Umar kata, Alhamdulillah. Maknanya tak ada satu orang rakyat aku yang beragama Islam yang dia tak suka dengan pentadbiran aku sehingga dia tergamak nak bunuh aku. Mak dia syukur dalam di situlah. Kemudian soalan pertama dia tanya, hampa dah semayang ke subuh? Aku dah semayang ke subuh? Hampa dah semayang? Tuan-tuan, perut dia berdarah, bleeding, keluar darah dengan keadaan sangat sakit. Dalam keadaan tu, dia punya fikir ni tak ada nak bagi tahu dekat isteri dia, duit iSinarnya password berapa, Maybanknya password berapa, KWSP punya cardnya apa semua, buku-buku, tak ada lah tuan-tuan. Kira jiwa dan minda ni semayang sakit macam tu pun dia duk kira nak semayang aja. Tu ulama salafus soleh, sahabat Nabi SAW, mereka dapat didikan terus daripada Nabi. Semayang tu mereka nombor satu. Semayang tu nombor satu dalam hidup mereka. Sakit, demam, tak sihat semua. Tuan-tuan jangan cerita orang yang ikut Nabi, sahabat. Tuan-tuan boleh tengok Nabi SAW. Bukan semayang fardu tau, semayang sunat sampai bengkak-bengkak kaki. Aisyah kata, Nabi tidur dengan kami, sembang dengan kami, sembang main, macam biasa. Apabila azan dilaungkan dengan Sayyidina Bilal, laungkan azannya, ka'annahu la ya'rifuna. Nabi akan bangun macam dia tak kenal kami. Macam kami ni orang luar, macam kami ni tadi punya mesra, azannya buat tak tahu bangun jalan di semayang gitu ya. Hampa semua tinggal doang. Betul Nabi punya takbir Allahu Akbar. Betul Nabi, Allah besar nombor satu. Hari ni kita cek lah tuan-tuan, betul ke Allah besar nombor satu? Kadang-kadang kita habaq je Allahu Akbar dalam semayang, tapi kadang-kadang kedai makan besar daripada semayang.
Kita habaq je Allahu Akbar. Kadang-kadang cuci kereta kita duduk di kedai lebih besar daripada semayang. Kawan-kawan lebih besar daripada semayang. Allah tu nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Hak lain nombor 1. Habaq je kat mulut Allah tu besar. Tapi dalam hati kita tak, kita semayang kadang-kadang tak ambil berat dengan semayang. Sebab tu orang yang biasa tinggal semayang ni, dia bermula dengan semayang lambat. Mula-mula dia semayang cantik awal. Lama-lama bila dia kurangi majlis-majlis ilmu, suhbah dengan orang baik-baik, first track yang pertama yang dia nak masuk ni adalah dia suka semayang lambat. Dia akan main tinggal semayang. Dan dia tak semayang apa semua. Dia main peringkat tu adalah peringkat mula dengan sembahyang lambat. Tanpa sebarang sebab, jangan tinggal semayang kita. Apa jadi pun, kita semayang jugalah. Paling-paling tak ada kerja ke apa contohnya kan. Jangan tak semayang tu. Semayang juga. Nak pergi musafir mana-mana, tuan-tuan nak berjalan. Jangan jalan dengan orang yang tak semayang. 5 orang naik kereta, 3 orang, 4 orang tak semayang, seorang semayang. Sampai di RNR, ada agak-agak tuan-tuan mereka nak exit dah semata-mata nak semayang. Berhenti depan masjid pun mereka tak habis orang lah semayang. Tu pun mujur mereka berhenti. Kita kata berhentilah weh, yang tak semayang lah. Semayang apa, dia buat macam ustaz, nanti balik agak qadar semua. Kalau orang nak berjalan, dia ni semayang pula. Kita kena marah dengan dia. Tapi kalau kita musafir, kita jenis semayang. Kita musafir, kita 4 orang semayang, seorang tak semayang. Mesti kita berhenti tempat semayang. Orang yang tak semayang, dia akan tarik dengan kita semayang. Sebab tu tuan-tuan duduk di negara kita, di Pulau Pinang ni, duduk di Malaysia, tuan-tuan tak ada masalah apa. Bukan kita ni jadi orang semayang, tak mau tinggal semayang. Mesti kita duduk di masjid, tak mau kawan dengan orang, duduk tasbih, berzikrullah, tak mau kawan dengan orang. Taklah tuan-tuan. Orang yang jaga semayang ni, anak-anak muda ke, kita hak berumur ke siapa pun, kita boleh pergi mana-mana pun tak tahu. Tuan-tuan nak pergi pasar raya boleh. Tuan-tuan nak jalan pergi mandi-mandi sungai boleh. Tuan-tuan nak pergi resort mana-mana. Pilah mana kita nak pergi berjalan pun. Siapa pun tak halang kita. Sampai waktu semayang, kita ingat. Tang sini, tang mana nak semayang. Zuhur kita hari ni nak semayang kat mana. Oh, kita semayang di Queens Bay lah. Queens Bay ada surau dia. Kita pergi semayang dekat kompleks Bukit Jambul lah. Di Maidin di bawah tu ada surau yang cantik, boleh semayang. Tentu habaq lah, di pasar raya kita semua alhamdulillah ada surau-surau yang kita boleh semayang. Masjid surau di Pulau Pinang, tuan-tuan tak payah habaq. Lalu Kok Tanjung ni, azan ni bersilih-silih ganti. Start daripada masjid negeri, naik sikit di masjid siapa, Dobi Kat. Lepas tu sebelah tu ada satu surau hak jadi kontroversi baru ni tu. Jalan depan lagi masjid, jalan depan lagi, tambah dekat area Komtar dengan simpang 6, simpang 7, tak larat simpang dah. Corner mana pun ada masjid ada surau. Bawah flat ni ada surau, bawah ni. Jalan depan sikit ada tarik tali pula. Jalan depan sikit, lambak lah tuan-tuan. Dalam keadaan macam tu pun tak semayang, memberat lah. Padahal banyak dah. Link-link nak semayang tu terlalu banyak. Stesen-stesen minyak terpilih pun ada tempat surau juga. Orang tolong buat kita. Cerita dia, nak semayang ke tak mau semayang. Tuan-tuan, Lamuai, hospital Lamuai, ada surau. Tuan-tuan kata hospital Loh Guan Lai. Tu hospital bukan Islam ustaz. Hospital Islam ke, hospital tak Islam ke, dia ada surau. Tuan-tuan tanya staf dia, dia kata abang, surau dekat sini, tingkat sekian-sekian. Tuan-tuan pergi hotel 800 bintang ke, 5 bintang ke, 3 bintang ke, ada surau dia. Boleh semayang. Mau dengan tak mau je usaha yang kita nak buat. Maka jangan di kalangan kita sampai tinggal semayang. Nak jadi orang yang semayang sampai jangan tinggal semayang ni macam mana? Yang pertama saya abang tuan-tuan, majlis-majlis ilmu selalu kita kena main. Baru kita rasa macam gerun kalau tinggal semayang atau tak semayang. Yang kedua, elakkan bersahabat dengan kawan-kawan yang tak semayang. Melainkan niat kita nak dakwah dia. Kita kawan dengan dia, dia tak semayang. Tapi dia tak kuasai kita. Kita kuasai dia. Sampai waktu semayang, jom. Mana? Tapi singgah masjid kan. Tadi kita sambung balik. Alah, ni aku malas jalan dengan hang ni. Dia semayang lah. Alamai lah. Jujur nanti aku belanja hang. Okey? Kita boleh kuasai dia. Okey? Bagus. Jangan dia kuasai kita.
Tak payah semayang lah, kita lambat balik rumah pun boleh semayang. Bukan Dajjal nak main pun petang ni. Dia pakai buah tu, saya kata betul juga, Dajjal lambat lagi, tak apalah semayang. Dia tak tahu dia tu Dajjal kawan tu. Lu tipu dia. Elok-elok dia tu semayang, jadi tak semayang. Yang keempat tuan-tuan, kalau boleh kita di rumah kita bagi ada suasana majlis ilmu juga di rumah. Anak-anak kita tak main, isteri tak main, di rumah kita buat suasana majlis ilmu. Mudahnya tuan-tuan tahu jemaah duk baca kitab taklim tu, kelebihan semayang, kelebihan zikrullah, cari masa sesuai duduk di rumah, baca dengan anak-anak. Biar isteri kita, anak-anak kita dia selalu dengar benda-benda kelebihan semayang. Kalau tak semayang jadi apa, lebihnya apa dapat. Kalau semayang berjemaah apa dapat. Banyak-banyak benda-benda yang ada info-info yang baik dalam tu, yang boleh kita dapatkan dalam kehidupan kita. Di samping tu yang mudahnya kalau laki kita main semayang kat masjid, kat surau lah tuan-tuan. Dia kalau tak semayang jadi bertambah-tambah masalah nanti bila besar nanti, bila lambat nanti. Tuan-tuan tengok nah, 1 minggu kita ada 7 kali semayang subuh. Saya kira kat tuan-tuan. Kalau benda on time kita tak buat jadi masalah. 1 minggu ada 7 kali semayang subuh. 1 bulan, 1 minggu ada 7 kali semayang subuh. 1 bulan 7 kali 4, 28 kali. Semayang subuh 28 kali. 28 kali tu sebulan 28 kali setahun, 12 bulan. 336 kali semayang subuh. Kalau tuan-tuan tak semayang subuh setahun, kalau tak semayang subuh 10 tahun, 3,000 semayang tak kena semayang. Leceh lah. Tangguh-tangguh ni memang jadi serabut itu. Setiap hari tak semayang, dia naik jadi masalah. Cukup masa pergi semayang. Semayang kan lama pun, kan berat pun. Takbir biasa je. Bukan ada seorang jadi imam. Tu belakang ikut imam ya. Imam buat apa ikut. Fatihah hantar lah baca. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dah balik. Nyam. Lagi semayang sak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dah balik. Bukan ada semayang sampai 15 hari sekali semayang. Bukan puasa sampai berjam-jam semayang. Takbir pun bukan berat. Bukan kena angkat apa pun. Allahu Akbar. Takbir biasa. Bukan kena angkat beras jati 10 kilo. Payah juga. Masa takbir kena angkat wai suku. Allah. Payah tuan-tuan. Lepas sembahyang maghrib pakat meninggal ramai. Wai suku keringan. Tak, Allah mudah untuk kita banyak benda sembahyang Allah mudah untuk kita banyak benda untuk sembahyang. Jadi kita mainlah sembahyang. Majlis ilmu satu pun banyak benda faedah yang kita dapat juga lah. Bila orang tu cerita, kita dapatlah manfaat yang banyak. Tapi syarat dia kena tumpu lah. Tak boleh menyembang main majlis ilmu, menyembang daripada awal sampai sudah. Jadi orang pun cerita apa dia pun tak tahu. Jadi dia balik nak cerita ke orang, dia tak tahu. Sembang ni boleh tak? Boleh lah. Pai syak sembang lah. Hari-hari tak ada kuliah, sembang lah. Dengan kawan-kawan kita cerita kan. Bila kita main majlis ilmu, masa sat je. Maghrib sampai isyak je. Tu pun kalau kita sembang macam itu, waktu kita akan jadi habis. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa sabil haqqi wa sabil sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.